سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمل بالخير يا كريم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di malam ni Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita bersama-sama supaya kita dapat lagi meningkatkan lagi pengajian kita, ataupun kita dapat lagi menghubungkan pengajian kita untuk kita merapatkan diri, menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun berbentuk rupa pengajian kita atas landasan fiqh, tetapi fiqh ni lah di antara satu-satu jalan untuk kita dapat betul jalan ibadat kita bagaimana yang ditunjuk ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersangkut paut kepada akidah, pegangan hati kita, pegangan diri kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah sudah pasti kita kena mempunyai akidah yang sebenar. Kalau kita tak dapat mempunyai akidah yang sebenar, berpegang kepada tauhid, ibadat kita tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ulama beritahu awwaluddin ma'rifatullah. Mula-mula dalam agama iaitu kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi dalam fikiran kita, kita masih lagi syak wasangka, masih lagi keliru, tak cerak dalam pegangan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka amal ibadat kita tak diterima. Jika kita bicara tentang masalah Allah Taala ni ada, maka semua orang kata Allah Taala tu ada. Sama ada orang Islam sendiri pun kata ada, orang bukan Islam sendiri pun kata ada juga, orang Yahudi pun kata ada, orang Nasara pun kata ada. Kalau kita rapat-rapat saing kita, kawan kita dengan orang yang bukan Islam, kita tanya dia, Allah mu percaya tak? Dia kata aku percaya juga Tuhanmu, Tuhan orang Islam. Ada tak? Dia kata ada, sebab tu mu sembah dia. Sebab mu sembah dia, sebab dia ada lah. Jadi boleh kata semua orang-orang dalam dunia ni mengaku bahawa Allah Ta'ala tu ada. Tapi bila kita masuk dalam bab ataupun dalam sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, Allah Ta'ala tak serupa dengan sesuatu, maka di situlah kena kita taswir, kena huraian yang panjang. Kerana ada tasyabbuh, menyerupai pahamai orang ni setengah-setengahnya mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala tu berjihad, bertempat, duduk di atas dan sebagainya. Maka di situ perlulah kita membahaskan ataupun kita kena menghuraikan supaya pahaman kita dapat ya. Fahaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabat, dan juga kepada sekalian tabi'in, orang-orang solehin sampai kepada kita di hari ini, kena serupa. Dalam masalah fiqh tak apa, tak serupa. Masalah tauhid kena serupa. Adapun menyeleweng sikit saja, terpesong sikit je untuk kita dapat mengenal Allah Ta'ala dengan sebetul-betul kenal. Kenal bagaimana Nabi kenal. Bagaimana Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi-Nabi teratas sampai kepada Nabi Adam AS yang datangnya daripada syurga sendiri. Kalau kita kenal tu tadi tak serupa dengan puak ni, maka kita tak dapat cium bau syurga. Nak masuk syurga semula tak boleh. Kerana kita pahaman kita terhadap Allah Ta'ala tu
tak serupa. Lepas tu amal ibadat kita, semua sekali amal ibadat kita hancur lebur. Hancur, tak dikira oleh Allah SWT. Satu pahala pun Allah Ta'ala takkan bagi. Kerana kita bertuhankan selain daripada Allah. Allah ni, dia kena baik ni. Nabi SAW ajar, sahabat dapat daripada Nabi, lepas tu tabi'in dapat daripada sahabat, tabi'un tabi'in dapat daripada tabi'in, lepas tu orang soleh-solehin, ulama-ulama salaf, ulama-ulama belakang-belakang, ulama khalaf, lepas tu belakang-belakang sampai kepada kita, kena serupa lebih. Barulah ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu taala. Kalau tak, maka tak diterima oleh Allah Taala, maka tak ada balasan untuk kita duduk atas dunia, tidak ada balasan atas dunia, serupa apa? Serupalah kita dengan binatang. Binatang ni dia tidak ada balasan. Walaupun kalau kata kita pegang kucing ni betul-betul taat pada kita. Kita depan makan depan ikan geneng, depan dia pun kita kata jangan makan. Dia tak makan, duduk dia taat sungguh. Makan, baru dia makan. Walaupun lagu tu taat si kucing tadi pun, maka kucing tadi mati, dia tidak ada pahala langsung dalam kehidupan dia. Begitulah juga kita, hidup kita ni. Sebab itu Abu Wayak berkali-kali dulu-dulu dah dalam pengajian kita, asal daripada kejadian kita ni, semua dalam kehidupan kita ni ada balasan. Sehingga kan kalau orang yang masuk dalam bidang pengajian tasawuf, orang pengajian tasawuf yang bicara dalam masalah rohani dia, sehingga kan nafas dia ni ada pahala. Kita bernafas, sandera, nyawa, lepas, tak ada apa kosong. Tapi bagi orang tasawuf, nyawa dia bayar dia dalam satu tarik ke dia tu kadang-kadang ratus ribu, puluh ribu, ratus ribu, mengingati Allah Ta'ala. Cara dia menarik nafas tadi, lepas nafas pula. Apa kita langsung tak kerti, pasal kita tak ngaji. Lepas tu kalau genung, pandangnya mata kita ni pandang pada makhluk Allah Ta'ala, pandang langit macam sekarang ni musim wela hujan. Kalau orang dari segi pandangan mata tengok hujan duk turun, mata dia duk kelih, tapi otak dia duk mikir tentang kebesaran Allah Ta'ala, ada ganjaran pahala. Tapi bila orang saja dia tak nampak Allah Subhanahu Ta'ala, kelih-kelih saja hujan, lepas tu mengepek, hujan pula dah. Baru nak jemur kain, hujan pula dah. Baru nak jemur ikan kering. Nak jual ikan kering jemur akik-akik. Hujan pula, turun pula, akik pula. Mengepek. Orang panggil tak redha dengan kehendak Allah SWT. Itu satu masalah sakut paut. Bagi orang yang benar-benar dia kenal Allah SWT betul-betul, hidup dia tak ada luai langsung dengan pahala Allah SWT akan bagi. Itu dalam masalah tauhid, tasawuf. Dan kita bila mengaji fiqh ni tadi, dengan asbab daripada fiqh ni tadi, dia membetulkan amal ibadat kita. Jadi tak boleh tidak bagi orang-orang ni, dia kena mengaji fiqh. Jadi kita pandaikan cerita, pandakkan cerita kita masuk dalam pengajian kita dalam kitab fiqh di hari ini. Furu' Masail, muka jilid pertama, muka surat 29. Jadi begitulah dalam pengajian kita ni, semayang maghrib ramai, tapi Allah SWT tapis. Dalam penapisan, dalam hidup kita ni Tuhan tapis semua. Bagi kita yang ada ikhlas pada Allah Ta'ala hirik mari. Orang yang ada ikhlas dengan Allah Ta'ala hirik mari, kau dekat dengan dia. Tapi bila orang tidak ada ikhlas dengan Allah Ta'ala tak tepi, menguduk jauh. Allah Ta'ala tak kena. Dalam ibadat kita, dalam tasbih kita, dalam apa saja amalan-amalan kita, bila kita ikhlas dengan Allah Ta'ala buka jalan, kau dekat dengan dia. Ngorek ramah, tapi turun apa? Tahu dah hari ni hari pengajian, mingguan. Dalam seminggu sekali je kita ngajar. Jadi orang sini pun orang panggil bertuah juga lah, ada orang nak mengajar. Dulu ada orang mengajar, tapi tak ada orang mengaji. Sampainya babo sore mari duduk sini, tunggu mengajar.
kita kosna royak maka orang marilah weh. Bapa tunggu sampai Isya tak ada orang mari. Pasal orang kita tak minat dengan mengaji, minat dengan kijo, tapi pasal dia tak dapat orang panggil fadilat kelebihan pengajian tu tak tahu, maka tak ada. Apalah tu. Jadi dalam pengajian kita ni, mudah-mudahan yang dengar suara ni yang di luar tu boleh mari kepada balasa kita. Dalam pengajian sikit sebanyak tu bagi tak setidak-tidaknya ada pahala untuk kita. Jadi pengajian kita yang dulu dalam masalah wuduk lagi. Dalam masalah wuduk dia kata tentang masalah air tu tadi. Bila kata masalah air, ada yang perkataan daripada Imam Zarari. Dia kata masalah air ni kenapa baik ni sampai yang keberapa yang kita masuknya yang keempat. Dia kata yang keempatnya Imam Zarari kata bahawasanya tatkala ketiadaan air dipalingkan pada tayamum. Kenapa pula kalau kata air ni gedebel sangat ataupun mulia sangat, hebat sangat kedudukan dia, kenapa kena tukar? Paling dengan mana tukar daripada tak ada air jadi tayamum. Kenapa? Kenapa lagu tu? Kalau kata gedebel sangat dia, tak ada sudah dah lah. Tak kenalah bertayamum. Dan jikalau ada yang dikehendaki wuduk bersih, betapa khauf menyapunya pada tempat basuh akan dia, dan iaitu tiada dapat dikira di sini. Kenapa masalah khauf, masalah stoking kulit kita lupa nak bawa. Plan tadi nak bawa mari dah nak tunjuk. Orang panggil stoking kulit kita tu bila kenapa kena basuh oleh bawah, oleh atas, tak kenapa tak basuh oleh bawah lah tempat berjalan yang kita ngaji minggu lepas situ. Maka kita jawab bagi Syekh Daud, dia kata pendapat Zarari ni pada pendapat yang keempat dia kata sebenarnya tak kena juga. Dia kata sini apa? Dan dalil yang keempat nak mengerat, nak mengkerak kata pendapat daripada Imam Zarari ni ada tak kenanya juga. Bukan tak kena langsung, kena juga, tapi adalah orang panggil capingnya, cacatnya. Dan adalah asal wuduk itu menuntut bersih. Air semaya ni iaitu nak membersihkan. Maka yang demikian tiada dapat melainkan dengan air. Bila kata nak bersih, kenalah dengan air. Kita kata kita tubuh kita cemar, kita basuh dengan air. Kalau kita dengan badan, kita mandi. Jadi masalah basuh ni tadi dia royak dah pada masalah yang kedua, iaitu masalah kita ni bukannya masalah kita basuh ni kenapa sampai tak basuh punggung. Dia kata kentut, kenapa kentut tubik angin, tapi kenapa tak basuh? Bila dalam ambil air semaya, basuhlah katik, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, sapu kepala, basuh kaki, basuhlah punggung katik. Tapi kenapa tak basuh punggung? Padahal punggung tu tempat tubik apa? Tubik berak, tubik kecil, tubik kentut, angin. Patutnya basuh katik. Tapi masalah yang dia royaknya sini, huraian yang dia royak bukan masalah situ sangat. Masalah yang kena basuh tu sebab anggota kita ni banyak buat dosa. Dia kata wajah tu, muka kita dengan berdosa cara muka kita, tangan dengan cara tangan kita, kaki dengan cara kaki kita. Situ dia sebenarnya. Lepas ni dalam masalah yang keempat dia ayat Imam Zarari ni. Jadi masalah ni Syekh Daud bawa mari nakal dalam kitab dia kata memanglah dari segi masalah basuh ceraklah dia kena gunakan air, sebab air lah alat pembersih. Kita royak dulu. Alat pembersih ni yang tak ada lah melainkan air sahaja. Kerana sebabnya dia royak dulu, iaitu air ni jiri air, diri air, jirim air ni, sebab itu Tuhan buat air ni jernih. Air ni cahaya dia jernih. Bila jernih ni kerana terlalu halus diri dia tu, halusnya diri dia sampai dia jadi jernih. Bila jernih, ikut lubang halus taga mana dia akan sampai. Kalau kita kata kita ada bulu roma sini di bulu roma kita, tangan kita ni, lubang-lubang bulu roma tu pun dia boleh masuk lagi. Dia tak serupa dengan minyak, sebab atom diri dia tu, zat diri dia tu masih kasar lagi. Lepas tu kalau kita sapu minyak dia masih lagi ada yang tak terkena pada anggota kita. Masih lagi lubang-lubang halus-halus dia tak boleh masuk kerana diri dia kasar. Tapi bila air ni dia halus berdoa sampai tengok jadi diri dia jernih. Kita tengok sini nampak belah lek tu. Kalau dalam botol, dalam jebur tu.
Maka tatkala ketiadaan air diganti dengan tanah, iaitu tayamum. Jadi tempatnya tempat air tu ganti sekadar ganti saja. Dia kata situ. Kerana lobo atasnya, keuntungan atasnya, atas air itu tadi, yang dituntut syarak juga tiada dapat bersih sekalipun, walaupun tak boleh nak bersih sungguh dengan tanah, tapi kelaba lah mu boleh semaya jugalah walaupun tak ada air. Bila kata sampai tak ada air mu tak boleh semaya, dah rugilah kita. Perjalanan kita bermusafir, tiba-tiba tak ada air, syariat kata tak boleh melainkan dengan air saja, maka kita tak semayalah. Tapi alhamdulillah bila syariat buat pada kita ada air, boleh semayang dengan ada air. Tapi bila tidak ada air, maka kita boleh bertayamum. Itu laba kelaba lah situ. Dan ada pun dalil yang kelima. Apa dia kata yang kelima? Imam Zarari kata diwajibkan menyalahi diwajibkan mandi tatkala keluar mandi. Keluar mandi, kena mandi. Dan keluar qada hajat kecil atau besar daripadanya dengan wuduk. Bila kata kecil, bila kata berak, maka memadalah dengan kita ambil air semayang saja. Kenapa tak kena mandi? Iaitu menyalahi fikir akal. Kerana mani terlebih ringan daripada qada hajat. Ni air saja, air mani jatuh ni dia cahaya putih. Kena ada air mani jatuh? Kena hak kita sendiri. Air mani tina? Air mani tina dia putih ke kuning-kuningan. Bila mana kita bersetubuh dengan orang tina kita, nak tahu kata orang tina kita dia tubik air mani tak? Orang jatuh ni air mani dia di bawah tu lah kita royak lah hari tu dia masanya mari daripada solbi ni, tulang belakang ni. Sebab itu bila orang tulang belakang, orang jatuh tulang belakang dia gagah, nampak gagah, tuai dia nampak gagah, air mani dia sihat. Bila tuai ni jadi bokok, mepai tak gerak. Orang tulang belakang tak gerak, tulang belakang jadi tak gerak sini, maka air mani dia tak gerak. Sebab itu kalau orang tua-tua berdoa, kalau dia ada bini muda pun tak boleh anak, payah nak beli anak, pasal dia tulang belakang dia dah punah dah. Bila kata solbi, mari masuk kepada kita punya kemaluan tu, dipom oleh butir kita tu masuk. Itu orang jatuh di solbi ni. Lepas tu orang tina air mani dia duduk di sini tengah-tengah ni, orang panggil ulu hati. Ulu hati sini, orang tina ulu hati. Kalau kita nak anak, kena panas lah. Dia kena duduk sini. Karim. Duduk sini. Lepas tu kena lah gosok-gosok ke main-main duduk sebelah sini dia tu, dia cepat inzal, tubik banyak. Bila dia tubik, orang panggil antara orang tina dengan orang jatuh ni dia bercantum. Air mani dia dengan air mani kita dia bercantum. Biasa kalau orang piara ikan, piara ikan ni, kalau piara ikan tina ni dia bertelur, dia buat telur. Telur dia mari mana? Memang mari dia sendiri. Telur tu kosong telur tu kosong, buat telur berang. Lepas tu hak jatuh mari apa? Tubik air dia, air putih seret atas telur tu. Maka telur tu bercantum antara telur dan air mani ikan tadi tu kena pada telur, maka dia masuk serat masuk dalam telur tadi hidup. Jadi ada anak dalam telur tu tadi. Tu perumpamaan bagi manusia baik tu juga. Orang tina ni dia mari telur, air mani dia telur kosong. Tapi bila mari air mani jatuh masuk campur dengan dia, maka jadilah anak. Jadi anak dengan sebab ada telur orang tina. Adapun kalau kita menikah dengan orang tina ni dia tidak ada telur. Air mani dia ada tapi air mani tak sihat. Orang tina tak sihat. Maka air mani dia tubik, telur dia tubik, maka kita orang hari telur mapuh dah, telur hampa orang panggil. Kalau main burung titir tak lekat benih. Tak lekat benih orang panggil. Jadi di sini mana kata kita kena faham dalam masalah situ. Jadi air mani ni kenapa kena mandi? Kecil berak, berat lagi lah. Kecil, haring, berak, busuk banget. Lepas tu kerah lagi. Kalau tarik semelit tu, tarik payah nak tubik tu, semelit, kerah kaum. Air kecil, kalau kuning kuning doah tu pun, nampak cahaya dia.
Tapi kenapa sekadar ambil wuduk saja tak kena mandi? Maka dia jawab di sini pada yang kelima, dia kata dan dalil yang kelimanya maka ditolak padanya pada masalah yang diriwayat saat ni kena tolak juga. Pasal apa? Kerana memada dengan sedikit sapu pada khauf. Nah, sedikit sapu pada khauf sebab dimudahkan. Ini sabit ke mana? Kelima, keenam. Ni masalah keenam. Dalil yang keenamnya maka tegah daripada kata diwajibkan mandi pada mani dan tiada dipadakan dengan wuduk. Pasal apa? Mani tubik, air mani tubik kena mandi, tak padan dengan wuduk. Pasal apa? Kerana tiada berulang-ulang dalam sehari semalam datang air mani dalam masalah orang tidur. Contoh kata orang tidur, dia ngigar tubik air mani, ngigar sedap naik bulan orang panggil. Bila ngigar sedap naik bulan, tubik air mani. Biasa rolip-rolipnya orang akan ngigar sekali tu ya. Lepas tu tak ada ngigar dah lah. Tidur straight dua pun tak ada ngigar dah lah, straight tu ya. Lepas tu bagi orang yang ada isteri, yang orang panggil kita tidur malam dengan orang tina kita, jarang. Nah, orang boleh nak buat sampai 2 kali, 3 kali. Jarang orang. Kebanyakannya tidur sekali cuk beribun. Tiup beribun. Nah, kalau nak buat lagi kena makan ubat palang. Nah, panggil pakai pil. Nah, sebagainya tak apalah tu. Nah. Dia kata, tiada berulang-ulang dalam sehari jari-jari bersalahan pada baul dan umpamanya baul, kencing dan berak. Nah, kadang-kadang sehari 2-3 kali masuk jambil berak. Maka di situ dia kata sebab berulang-ulang pada sehari semalam maka direngekanlah hukumnya pada mana? Pada masalah wuduk ni. Masalah kecil berak ni pada dengan wuduk sudah. Ni dak. Kalau nak kata berat supaya mani juga pada. Kecil kena mandi. Sang. Kecil mandi. Nak kecil pula. Lepas jenis rajin makan kafe pula. Makan kafe tak nak kecil. Malam-malam mandilah. Jadi ini direngekan. Habis. Maka direngekan hukumnya, maka dipadakan dengan dibasuh anggota yang 4 itu juga bersalahan dengan mani, keluar air mani, maka jarang ia supaya jangan kepecikkan atas hamba. Jadi masalah mani ni pasal jarang-jarang tak apalah dimunasabahkan akan dia kepada keduanya masalah kencing dan berak kena ambil wuduk, tapi dalam masalah mani ni disuruh kita difardukan ataupun diwajibkan kita mandi. Situ. Habis situ. Semua masalah yang 6 tu. Habis kita masuk yang baru. Su'ila radhiyallahu anhu. Kerana apa suatu dikatakan pada wuduk dengan fardu wuduk dan pada semaya dikatakan rukun semaya? Apa bayin, apa huraian antara fardu ataupun huraian nak kata fardu dengan rukun ni gapo beza antara fardu dengan rukun? Maka dia jawab maka mudah-mudahan sebab yang demikian itu bahawasanya semaya tatkala tertegah daripada menceraikan rukun semaya menceraikan rukun, sebab itulah dikatakan rukun. Tengok dalam semaya. Dalam semayang ni dia ada apa? Niat. Berdiri betul. Fatihah, rukuk, iktidal. Itu semua tu orang panggil satu-satu perbuatan yang suku-suku. Bila kata suku-suku itulah dikatakan rukun. Bersalahan wuduk itu boleh dicerai-ceraikan perbuatannya. Dalam wuduk tengok. Wuduk pun begitu juga. Dan lagi dapat diceraikan niatnya. Niat pun kita boleh ceraikan. Sebab tiada bertambah-tambah antara membasuhnya. Sebab itulah dikatakan fardu. Kalau kata kita semaya
kita semaya. Rukuk ni satu daripada rukun. Ada tak orang semaya sampai 2 kali rukuk? Tak ada, melainkan sembahyang gerhana. Gerhana matahari, gerhana bulan, 2 kali rukuk. Kita biasa buat sini dulu. Lepas tu ada pun sembahyang lain kita nak 2 kali rukuk. Kalaulah kita menyengajakan rukuk, tidak sami Allahu liman hamidah, rukuk pula. Rukuk dengan sebab apa? Dengan perbuatan kita yang sengaja, dia membatalkan kita punya sembahyang. Pasal kita buat 2 kali rukuk. Tak ada Nabi ajar buat 2 kali rukuk. Adapun kalau kita rukuk, lepas tu kita tidak sami Allahu liman hamidah, lepas tu kita rasa apa? Rukuk kita ni rasa tak sah. Sebab apa tak sahnya? Sebab kita punya anggota tadi tak sampai pada had rukuk. Had rukuk ni mana? Dia nakkan ke apa? Tulang belakang kita ni betul. Situ. Tangan tak semestinya pada lutut. Tapi disunatkan memegang lutut. Itu yang terlebih afdal. Bagi apa? Bagi orang yang ramai-ramai. Kebiasaannya orang lagu tu. Tapi ada orang kadang-kadang dia ni tangan dia panjang. Maka dia nak pegang lutut penuh. Nanti cungak itu. Jadi cungak. Orang panggil dongak. Kalau orang ni tangan dia pandak, maka dia kan turun bawah begitu. Sebab itu dalam fiqh dia tak ada nakkan di tangan tu. Nakkan di tulang belakang ni. Tulang belakang ni betul. Lepas tu bagi orang pula. Bagi orang ni dia dah tua. Bila tua pegang lutut, orang panggil segala tubuh dia rokok tunduk bawah ni tadi, maka segala berat ni tadi gantung dengan tangan. Bila berat gantung dengan tangan tindih pada kaki pula, pada lutut ni pula, maka berat pada lutut. Lutut gonjeng dah. Lutut dah kendor dah. Maka bila pergi ke lutut, maka sakit lutut. Maka bolehlah pergi bawah daripada lutut. Lepas tu kalau kita tengok di tempat kita ni ada ramai dah nampak ni maka rasa baik mana tubuh badan kita. Rasa. Bagi orang-orang tua-tua maka dibolehkan, bukan disyaratkan. Tapi mana kata rukuk ni tadi rukun dia iaitu tunduk sampai kepada tahap tu tadi. Bila sampai situ tahap tu tu panggil rukun. Ni dia orang ni turun dia sami Allah liman hamidah. Lepas tu dia kata tak sampai had lagi lah, tak sampai had rokok lagi dia ni. Maka dia rokok yang kedua untuk menyempurnakan rokok dia. Tak apalah. Adapun contoh kata orang ni dengan Fatihah, habis Fatihah baca surah. Bila baca surah orang cocok belakang dia, maka dia terkejut, maka dia terrokok. Bila terrokok, rokok dia tak sah, maka dia bangun semula. Lepas tu dia buat apa? Dia kena rokok sekali lagi. Walaupun orang nampak kata dia rokok 2 kali, tapi bagi diri dia buat ajar dulu dah. Minggu lepas. Tak boleh nak ukur orang. Orang ni masalah diri dia seorang lah. Dia ni terkejut ke, ataupun dia lalai ke, dia lupa ke, dia terrokok. Bangun semula. Baru dia rokok, niat rokok. Tu baru yang pertama bagi diri dia. Baru yang pertama bagi diri dia. Tu orang panggil sebabnya jadi rukun di situ. Bila situ orang panggil sekali perbuatan saja. Sujud tak apalah 2 kali. Bagi kita sembahyang rakaat pertama, kita nak buat 3 kali boleh tak? Tak boleh. Kalau buat dengan sengaja batal kita punya sembahyang. Buat sujud satu je, sekali sujud saja. Boleh tak? Tak boleh. Batal sembahyang kita. Adapun masalah masalah wuduk ni, dia kata masalah wuduk ni kita nak buat lagu mana? Adakah sapu sekali? Sapu. Sekali lagi. Sekali lagi. Situ satu masalah. Umpama bagi orang yang sekali basuh, ataupun orang yang biasa sampai 3 kali basuh. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kenapa sampai 3 kali? Ada yang biasa nak sampai 5 kali. Buat 5 kali. Boleh ke tak 5 kali? Kenapa boleh sampai banyak-banyak kali? Situ dia tanya. Dia jawab dah sini. Maka mana kata berpisah antara dua ni tadi. Wuduk dengan perbuatan-perbuatan lain yang dipanggil sebagai rukun tak serupa. Sebab itu di sini farak perbezaan di antara rukun dan fardu. Sebab itu fardu ni tadi bagi fardu wuduk, maka sekali tu jelah pembasuhan dia, sekali tu. Lepas tu bila kata luput yang tu, maka batal lah dia punya wudu. Kita ambil semayang, kita basuh muka, lepas tu kita terlupa basuh tangan.
Ataupun kita ambil semayang, basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, lepas tu kita terus naik atas balasah nak semayang, lupa basuh kaki, luput fardu wuduk. Orang panggil fardu wuduk, kita luput, batal lah kita punya wuduk tadi. Tak dikira langsung, maka tak bolehlah semayang. Habis. Ni panjangnya, tak apa sikit dah. Faraun, maka disyaratkan pada membasuh anggota wuduk itu berjalan air pembasuhnya atas anggota wuduk. Maka tiada memada bahawa disapunya dengan air dengan ketiadaan berjalan air itu, kerana tiada dinamakan dia membasuh. Orang panggil basuh muka. Basuh muka mana kita buka peli, letak air brom. Memada tak di situ? Maka tak memada. Dia kena sapu lah. Ambil tangan kita ni sapu muka kita. Situ. Bila kata situ orang panggil basuh. Orang panggil basuh muka. Maka wajib dihilangkan suatu yang menegahkan sampai air kepada anggota. Sebab itu bila kita basuh muka ni tadi, membasuh muka, jangan ada gapo-gapo di muka kita. Ada sampai contoh kata kita pakai krim. Kalau krim ni, tengok krim pula, krim yang menegah sampai kepada kulit, air sampai kepada kulit ada juga. Maka tu tak boleh pakai krim. Krim tu tak boleh pakai. Adapun kalau pakai bedak saja tu tak apalah, kita sapu muka kita. Macam orang Tino kita lek luar ni dengan atas ni. Pakai krim ke apa ni, pakai celak, pakai lipstick. Maka ambil air semaya tu kena faham lah sampai air dak. Kalau tak sampai air tak sah lah ambil air semaya. Bila tak sah ambil semaya tak leh lah. Tak sah lah semayang kita tu. Lepas tu kena tahu juga bagai yang kita nak sapu pada muka kita tu bagai baik no. Ada tak bercampur pula. Kalau bercampur dengan barang-barang yang najis, maka kita ni orang panggil menanggung najis pula. Jadi kemudian kata di sini, dia kata lagi, bila kata ada barang menegah, kalau di tangan ni orang jual ikan ke apa ni ada sisik ikan dan sebagainya, kena buai dulu. Sama ada besar ataupun kecil. Sisik besar, sisik ikan apa, ikan kakak, kena kita maka kena buai lah sisik ikan kakak. Lepas tu kecil apa? Kecilnya pada uruf, pandangan pada mata kasar orang ni kata benda ni kecil benda ni besar pada pandangan orang ramai. Kalau kata ikan tenggiri, ikan giri ni ke apa? Tengok sebelah lek tubuh dia tu sisik dia besar. Tapi mari lek belakang, lek punggung dia, lek ekor dia, sisik dia haluh. Maka tengoklah situ, kita perhati tengok. Sisik besar, sisik ikan giri besar. Nampak kata besar. Kena buai. Kalaulah haluh berdoa, tak ada gapo. Dimaafkan kalau kecil berdoa. Pada uruf pandangan orang ramai. Dan sama ada tahik dia kata tahik mata yang kerah. Jenis orang bangun pagi. Bangun pagi, lepas tu jenis apa? Tek mata tak ada. Sebab itu bila kita ambil air semaya, jangan kita lupa. Kita banyak kali duduk pondok dulu pun, bapa-bapa pun duk pesan beringat dalam ambil air semaya masuk muka ni, tarik mata ni. Bagi orang hak hidung kepek seperti kita ni tak apalah. Hidung mancung seperti bepa tu, seperti karim ke tak apa. Panjang tu, maka dalam orang panggil lek mau ujung orang panggil umbi mata ni dalai. Bila dalai kita kena korek dulu, buai tarik mata. Sebab tarik mata ni dia kerah. Bila kerah ni orang panggil permukaan mata kita yang kita nampak ni, ini orang panggil zohir. Maka zohir tu kena basuh, kena sampai air. Maka kita kena buai tu tadi. Bila ambil semaya kena buat itu. Kena korek-korek ke situ. Situ. Lepas tu lagi lagi yang biasa orang lalainya iaitu hidung. Hidung, kalau hidung kepek apa kita mudah. Orang hidung kepek ni sapu, dia jadi sapu kena dah. Sapu turun bawah ni, hidung kena dah. Tapi bila orang hidung macam, dia tarik, dia terlepas bawah hidung ni. Di antara dua lubang hidung ni, tengah-tengah ni. Ni orang panggil zohir, nampak?
lubang hidung kita duduk dalam, tak kenalah ambil semayang tanpa gitu. Nah, sebab itu sunat sebelum wuduk kita komo, betul ambil air masuk dalam hidung. Ni tu buatkan air dalam hidung. Itu sunat pasal nak menjaga. Lepas tu bila kita hidung mancung, maka sekadar ni hidung kepek pun ni tepi lubang hidung ni kenakan air. Ni tengah ni. Nah, tengah ni kena beringat di sini. Ni cerak-cerak nampak ni. Bila nampak kena geratakan air. Ni ada janggut tu, masalah janggut suku. Ni mau bagi antara dua lubang hidung ni, maka kena sampaikan air. Situ dah. Mata tu kena buai dah. Kena beringat situ. Di taik mata. Atau yang lembek pun kena buai juga, kena buai dulu taik mata tu nak ambil air semaya. Sama ada lilin atau tahi. Lilin kena tubuh kita ni ambil semayang tak leh, kena buai lilin. Tahi baras dulu koyak dah dalam masalah binatang dulu. Baras ni apa? Tumor ni apa, kalau bahasa kita mudah kecek, yang mudah faham, nampak orang panggil kutu. Kutu halo tak? Halo lah. Kalau kutu, kata kutu ke mana? Tahi kutu. Kalau di bahasa kita ni orang pakai tahi apa? Tahi apa? Labo. Tahi labo ni, tapi tahi labo dia ada bahas. Dalam ni pun dia ada bahas. Masih ada khilaf lagi. Kalau kita tengok nampak tahi labo, dia titik-titik banyak tu dah. Tahi labo. Maka situ tak apa lagi. Boleh kita pergi dalam semayang kita pun masih ada khilaf. Bila khilaf ni boleh kita lepas dalam masalah khilaf ni. Kita pergi pun tak apa, tak batal kita punya semayang. Tak batal kita punya semayang kita sebab kita pergi najis tadi tu. Najis yang bangsa pada labo. Situ. Tapi di sini dia kata sini baras. Alus juga masuk sini juga dah. Dan tiada sah wuduknya. Dan tiada boleh kita ikut pada imam akan dia. Kalau kita tahu dah Tok Imam ni dia bagaimana ambil semayang lagu tu. Ada benda yang menyekat sampai air, ada yang menegah sampai air tadi tu. Lepas tu dia jadi Tok Imam, maka kita tak boleh ikut dia. Jika kita tahu yang demikian itu. Kalau kita tahu, jika ia tak tahu, dia kata jika ia tak tahu, jika ada yang menegahkan sampai air, itu tempat yang zuhir, yang mudah diikut akan dia, orang akan dia pada ghalibnya. Kalau kita tahu tak apa, mana kata kita tak boleh turut dia. Adapun kalau kita tak tahu, tak apa lagi, kerana dikiaskan atas najis yang zuhir, yang jika ia ketahui ada padanya najis zuhir, wajib diqada semayanya itu. Kemudian daripada tahu, lepas tahu kata ada najis, ada yang menegahkan tubuh badan kita daripada sampai air wuduk, maka kita cerak dah semaya dah saat ni. Orang jual ikan dan sebagainya, ada dah sisik ikan, semaya siap dah. Lepas tu tengok ada sisik ikan bala bla tak boleh, dia kena ambil semayang semula, kena buai sisik tu dulu, ambil semayang semula, kena semayang semula. Kalau lepas daripada waktu, kenalah kita qadakan kita punya semayang itu tadi. Kemudian katanya Suhaila radhiyallahu anhu, jika kena duri. Habis itu. الرحيب الفسيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني